Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat doktor dan rakan-rakan seperjuangan. Tajuk kumpulan kami ialah Roda Inovatif At-Taisir meningkatkan penguasaan binaan ayat bahasa Arab dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Apa itu Roda Inovatif At-Taisir ni? Roda Inovatif At-Taisir ni merupakan satu alat ataupun BBM, bahan bantu mengajar, yang membantu murid untuk membina ayat dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut, terus setia bersama kumpulan kami. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kami, ahli kumpulan 8, terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama Muhammad Zuhairi bin Muhammad Suhaimi, kedua Muhammad Burhanuddin bin Muhammad Zain, ketiga Nur Atikah Najwa binti Abdul Karim, keempat Siti Azhar Hafizah binti Muhammad Lukman, dan saya sendiri Wan Kristina Syuhaira binti Wan Bukhari. Kita pergi kepada refleksi pengajaran lalu. Apa yang saya dapat simpulkan adalah berkaitan dengan isu ataupun permasalahan yang dihadapi oleh murid. Yang pertama, murid masih lemah dalam kemahiran menulis ayat. Kebanyakan murid ni masih lagi berada pada tahap yang lemah. Walaupun mereka dah belajar selama 5 tahun di peringkat sekolah rendah. Naik sekolah menengah, mereka masih lagi menghadapi masalah yang sama dalam kemahiran menulis. Jadi, kemahiran menulis ni merupakan kemahiran asas lah dalam bahasa Arab. Yang kedua, murid kekurangan kosakata bahasa Arab. Ini merupakan salah satu faktor utama yang mereka tak dapat lagi nak kuasai kemahiran menulis sebab mereka tak ada vocab ataupun tak ada kosakata. Yang ketiga, murid tidak dapat membezakan kata kerja ataupun fi'al. Kata kerja dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3. Fi'al madi iaitu kata kerja yang dah berlaku, fi'al mudhari' kata kerja yang sedang berlaku, dan fi'al amar kata kerja suruhan ataupun perintah. Jadi mereka tak dapat nak bezakan ketiga fi'al ni. Yang keempat, murid sering melakukan kesalahan ejaan. Jadi ini merupakan punca daripada pelajar tu sendirilah. Jadi keempat-empat masalah ni perlu ada jalan penyelesaian bagi membantu murid ni menguasai pembinaan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhanuddin bin Muhammad Zain. Kemudian saya akan menerangkan tentang fokus kajian. Fokus kajian kami mempunyai 3. Yang pertama, murid dapat memahami dan membina ayat bahasa Arab mengikut tata bahasa Arab yang betul, iaitu mengandungi 3 ataupun 4 perkataan. Yang pertama, fi'il kata kerja. Yang kedua, isim kata nama. Yang ketiga, huruf jar kata sendi ataupun kata hubung. Yang keempat, isim kata nama. Untuk fokus kajian yang kedua pula, iaitu membantu murid memilih perkataan bahasa Arab yang betul mengikut konteks ayat yang bersesuaian. Sebagai contoh, perkataan huruf jar. Bagaimana memilih perkataan yang sesuai dalam membina ayat. Sebagai contoh, huruf jar fi, ila, an dan sebagainya. Untuk fokus kajian yang terakhir, iaitu yang ketiga, iaitu murid dapat mengingati kosakata baru berdasarkan pembinaan ayat melalui kaedah pembelajaran secara kreatif. Seterusnya, objektif kajian. Untuk objektif kajian kami ini dijalankan adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan murid untuk menulis ayat mudah bahasa Arab dengan tata bahasa dan ejaan yang betul, dan juga mudah difahami dengan menggunakan bahan roda inovatif At-Taisir, iaitu dalam pembelajaran bilik darjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Muhammad Suhaimi. Saya akan membentangkan sasaran kajian. Pengkaji telah memilih 6 orang responden, iaitu 6 orang pelajar perempuan tingkatan 1 Aisyah dalam lingkungan umur 13 tahun sebagai bahan kajian. Pemilihan responden dalam kajian ini adalah berdasarkan ujian mengenal pasti penguasaan dan kemahiran membina ayat mudah dalam bahasa Arab.
Tinjauan awal yang kami telah lakukan adalah dua. Pertama, ujian sebelum intervensi dan yang kedua adalah temu bual. Ujian sebelum intervensi telah dijalankan untuk mengenal pasti masalah pelajar dalam penguasaan pembinaan bahasa Arab. Saya telah mengenal pasti kelemahan pelajar dalam menyusun kedudukan kata kerja fi'il dan kata nama isim di dalam ayat dan kesalahan pelajar membezakan jantina pelaku di dalam ayat. Pengkaji telah menemu bual salah seorang guru bahasa Arab tingkatan 1, Puan Nik Nur Fatin Nabila binti Ruzuki dari Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Islamiah Cabang 4 Tumpat Kelantan untuk mendapat gambaran sebenar situasi pelajar tentang penguasaan pembinaan ayat bahasa Arab. Ini adalah 6 orang pelajar dan hasilnya adalah keputusan ujian sebelum intervensi berdasarkan jadual. Pengkaji mendapati 1 orang pelajar mempunyai kelemahan yang tinggi dengan hanya mendapat 12 markah daripada 22 markah dengan 54%, iaitu pelajar C dengan markah yang paling rendah. Manakala 1 orang pelajar mendapat markah yang paling tinggi, 21 markah daripada 22 dengan 55%, iaitu pelajar A. Melalui ujian tersebut, mendapati pelajar yang mendapat markah rendah mereka keliru dengan mengenal pasti kata nama isim dan kata kerja fi'il dan kurang hafal kosakata bahasa Arab. Namun banyak di antara mereka mendapat markah yang sederhana, iaitu 15 markah dan ke atas, seramai 4 orang pelajar. Pengkaji berpendapat pelajar-pelajar ini faham akan pembinaan ayat. Namun, ada beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar yang amat digalak, yang perlu ditingkatkan bagi meningkatkan penguasaan dalam pembinaan ayat bahasa Arab. Seperti, pertama, pelajar perlu menguasai kata nama iaitu isim dan kata kerja fi'il. Pelajar perlu menguasai struktur ayat yang lengkap. Pelajar perlu mengenal kosakata yang banyak. Terakhir sekali, pelajar perlu membezakan, iaitu mengenal pasti kata kerja fi'il dan kata nama isim. Saya Siti Azhar Hafizah binti Muhammad Luqman seterusnya akan membentangkan cadangan bagi program intervensi, iaitu kami memilih permainan yang dinamakan Roda Inovatif At-Taisir. Objektif utama program intervensi ini adalah untuk membentuk aspek-aspek yang lemah dalam pemahaman dan penggunaan binaan ayat bahasa Arab melalui pendekatan yang menyeronokkan dan interaktif. Antara aktiviti permainan Roda Inovatif At-Taisir ini ialah yang pertama, penjelasan tujuan dan demonstrasi, di mana pelajar akan diterangkan demonstrasi cara menggunakan roda inovatif dengan contoh ayat bahasa Arab dan langkah-langkah bagaimana pelajar boleh memilih bahagian-bahagian untuk membentuk ayat. Yang kedua adalah aktiviti berkumpulan. Pelajar akan membentuk kumpulan untuk berbincang dan berkongsi idea semasa menggunakan roda. Dalam aktiviti ini, pelajar perlu memberi peluang kepada kumpulan yang lain untuk berkongsi ayat yang mereka hasilkan. Yang ketiga adalah soal jawab dan aktiviti kreatif. Guru memberi tumpuan kepada sesi soal jawab dengan memberikan soalan-soalan terbuka yang merangsang pemikiran kritis. Selain itu, pelajar digalakkan untuk saling bertanya antara satu sama lain mengenai ayat yang dibina. Yang keempat adalah penilaian dan sokongan. Semasa aktiviti ini dijalankan, peranan guru adalah memberikan sokongan dan bimbingan ketika pelajar bermain roda supaya dapat memastikan pelajar memahami cara untuk membina ayat yang betul. Kemudian memberi maklum balas yang positif serta memberi tunjuk ajar jika terdapat kesalahan atau penambahbaikan untuk diperbetulkan. Seterusnya adalah jadual pelaksanaan bagi roda inovatif ini dijalankan selama tempoh 3 minggu, mengambil masa selama 60 minit per satu sesi, dan pelajar yang terlibat dengan pelaksanaan ini adalah pelajar tingkatan 1.
Okey, untuk intervensi yang pertama, minggu 1 akan diadakan roda inovatif ayat di mana pelaksanaannya ialah dengan membentuk ayat bahasa Arab berdasarkan kombinasi yang diperoleh daripada isim, fi'il dan juga maf'ul bih. Merangkumi aktiviti ini, pelajar akan menggabungkan perkataan-perkataan roda yang dipusingkan untuk membentuk ayat yang betul. Contohnya, Fatih daripada isim, Yaqra'u daripada fi'il dan Alkitab daripada maf'ul bih. Seterusnya, minggu yang kedua akan dilaksanakan pertandingan ayat kolaboratif. Pertandingan ini diadakan antara kumpulan-kumpulan untuk menentukan yang dapat mencipta ayat yang terbaik dan yang paling kreatif. Mereka perlu bekerjasama untuk menggunakan perkataan tersebut dengan mencipta ayat bahasa Arab mereka sendiri. Dan yang terakhir ialah minggu ketiga akan dilaksanakan kad bina ayat kreatif di mana setiap kumpulan perlu menggunakan perkataan yang mereka pilih dari roda untuk mencipta ayat dengan menambah beberapa bahagian yang mewakili elemen kreativiti. Seperti kata nama, isim, kata kerja, fi'il, maf'ul bih, haraf jar atau sebagainya. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi penggunaan roda inovatif At-Taisir dan panduan pembentukan ayat. Okey, ini adalah roda inovatif At-Taisir yang telah dilaksanakan. Dan ini pula ialah kad bina ayat roda inovatif At-Taisir. Bila sebelum itu saya akan menerangkan perkara yang ada pada roda inovatif ini. Okey, baiklah, anda akan melihat simbol yang ada pada roda ini ialah 1, 2 dan 3. Okey, simbol 1 ini ialah fi'il ataupun kata kerja, iaitu menunjukkan fi'il madi, kata kerja yang telah lepas. Okey, nombor 2 ini, simbol 2 ini menunjukkan isim atau fa'il, nama orang ataupun pelaku yang melakukan fi'il tersebut. Kemudian sebelah lubang yang kedua ini ialah maksud daripada kata kerja. Kemudian simbol nombor 3 ini ialah maf'ul bih, iaitu sesuatu benda yang telah dilakukan. Ia memaparkan gambar di sekeliling roda ini dan perkataan bersamanya. Baiklah, ayat yang hendak dibentuk menunjukkan jumlah fi'liyah yang mengandungi 3 dan 4 perkataan, iaitu fi'il, kata kerja, fa'il ataupun isim, orang yang melakukan, kemudian maf'ul bih, sesuatu benda yang telah dilakukan. Fi'il yang digunakan dalam roda ini ialah fi'il madi, iaitu kata kerja yang telah lepas. Langkah yang pertama ialah pusingkan roda agar anak panah yang menunjukkan pada perkataan mula berhenti pada setiap nombor mengikut nombor pada sekeliling roda ini, bermula daripada nombor 1. Okey, pusingkan roda ini pada permulaan, iaitu nombor 1, 2, 3 sehinggalah pada nombor 24. Okey. Baiklah, bagi contoh pembentukan ayat yang pertama, pusingkan roda mengikut arah jam atau arah lawan jam. Okay, sekarang saya akan pusingkan roda ini. Okay, kita tengok pada anak panah mula, saya akan pusingkan roda ini sehingga menunjukkan pada nombor 5. Okay, pada nombor 5. Okay, sekarang anak ini menunjukkan pada nombor 5. Okay, sekarang kita tengok apakah ayat yang terhasil dari roda ini. Okay. Okay, ayat yang terhasil pada roda ini ialah, okay, sekarang kita tengok pada perkataan simbol pertama, iaitu jalasa, yang bermaksud duduk. Okay, jadi maka ayat yang terhasil ialah jalasa. Okay, fi'il ialah jalasa, fa'il ataupun isim untuk muzakkar ialah fatih, jalasa, fatih. Kemudian kita tengok nombor simbol 3, iaitu gambar alal kursi, atas kursi. Maka ayat yang terhasil ialah jalasa fatihu alal kursi. Maksudnya Fatih telah duduk di atas kerusi. Untuk mu'annas pula, bagi perempuan, ayat yang terhasil ialah untuk mu'annas, fi'il perlu ditambahkan tak ta'nis di belakangnya. Maka ayat yang dibentuk ialah jalasat lina alal kursiyya. Jalasat lina alal kursiyya. Okey. Jadi kita akan tuliskan ayat yang telah terhasil daripada roda inovatif ini tadi kepada kad bina ayat ini. Okay, kita tulis ayat yang telah kita dapat tadi, iaitu yang pertama
jalasa Fatihu alal kursi. Jalasa ni fi'il. Fi'il iaitu kata kerja. Fatih ini ialah fa'il atau isim, kata nama atau pelaku. Alal kursi ni ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih iaitu sesuatu yang kita telah lakukan. Maka maksudnya ialah Fatih telah duduk di atas kursi. Untuk muannas pula hanya tambah tak ta'nis di belakangnya, iaitu jalasat. Jalasat Lina alal kursi. Okey. Bagi pembentukan ayat yang lain, murid boleh pusingkan roda inovatif at-taysir ini mengikut arah jam atau arah lawan jam. Okey, sehingga kataan murid ini menunjukkan pada nombor-nombor di sekeliling roda ini. Dan ulangi langkah 2 dan 3. Okey, sekali murid juga boleh menulis ayat yang terhasil daripada pusingan roda ini pada kad bina ayat yang telah disediakan. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya, demonstrasi penggunaan roda inovatif at-taysir dan panduan pembentukan ayat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Atika Najwa binti Abdul Karim. Saya akan membentangkan anggaran penajaan bagi cadangan kajian tindakan pelaksanaan intervensi roda inovatif at-taysir. Kumpulan kami menggunakan atau memerlukan 8 perkara ini sahaja, iaitu kad Manila sebanyak 2 keping, harga kos unit RM1.20, jumlah RM2.40, pen marker permanen iaitu sebanyak 3, kos unit RM9, jumlah RM27, kertas A4 berwarna bilangan 4 keping, harga kos unit RM2.30, jumlah RM9.20, brad clip bilangan 1, kos unit RM2.50, jumlah RM2.50, kotak terpakai bilangan 1, kos unit tiada, jumlah kosong, gambar fotokopi warna sebanyak 2 keping, kos unit RM1.20, jumlah RM2.40, kemudian pisau blade cutter sebanyak 1, kos unit RM2.17, jumlah RM2.17, gam bilangan 1, kos unit RM1.80, jumlah RM1.80. Untuk jumlah keseluruhan kos penajaan ini ialah sebanyak RM47.47. Sebagai kesimpulannya, kami berharap melalui pelaksanaan intervensi ini kami dapat membantu para pelajar tingkatan 1 dalam meningkatkan penguasaan menulis atau membina ayat bahasa Arab melalui kaedah roda inovatif at-taysir. Di samping itu, kami juga berharap dapat membantu para guru yang lain dalam meningkatkan amalan pengajaran dan pemudahsyaraan yang sedia ada. Oleh itu, sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar.